Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Bermula Islam itu, yakni pada istilah. Dulu dia kata apa? Dulu dia kata masuk dalam kata agama itu 3 perkara. Jadi apabila ada 3 perkara ni, baru jadi sempurna agama seorang tu. Mana dia yang 3 perkara tu? Pertamanya Islam, yang keduanya iman, yang ketiganya ihsan. 3 perkara tu. Iman, Islam, iman, ihsan. Jadi di sini musannif nak beritahu pada kita apakah Islam, apakah iman, dan apakah ihsan. Seperti mana diambil daripada hadis yang kedua dalam matan Arba'in bagi Imam Nawawi, yang mana satu hari Rasulullah didatangi oleh orang yang tidak dikenali, yang berpakaian serba putih. Maka dia menghampiri Rasulullah. Dia menghampiri Rasulullah, duduk bertindan peha dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah pun pelik. Aku tak pernah tengok siapa dia ni. Orang ni aku tak pernah tengok. Dan tak ada bagi dia tu tanda-tanda orang musafir dak. Rambut dia pun tak ada kusut kemasai. Baju dia pun tak ada berkedut-kedut. Tak ada tanda orang musafir. Lalu dia pun tanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 perkara. Apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan. Maka Rasulullah pun jawab 3 perkara ni. Dia kata orang yang aku soal tu lebih daripada aku. Mana orang yang soal tu menjawab tu menunjukkan dia terlebih
pada aku. Orang yang menjual tu malaikat Jibril lah. Malaikat Jibril. Ambil pada situlah tu. Jadi kata dianya, bermula Islam itu yakni pada istilah. Kata dianya mengikut dan menerima. Mengikut dan menerima oleh zahir seorang, mana oleh anggota zahir seorang. Sebab tu amal ibadat ni terbahagi pada dua. Ada amal ibadat yang bangsa maliyah. Ada amal ibadat yang bangsa badaniyah ataupun jawarih. Mana dia amal ibadat yang bangsa maliyah? Seperti mana zakat, itu amal ibadat yang bangsa maliyah. Adapun amal ibadat yang bangsa jawarih, ataupun yang bangsa badaniyah, seperti mana semayang, haji, itu dia. Itu amal ibadat yang bangsa jawarih ataupun yang bangsa badaniyah. Seperti mana semayang, kita semayang dengan menggunakan anggota kita. Sebab itulah anggota ni amanah daripada Allah. Anggota ni amanah daripada Allah. Dan kita mengerjakan haji, maka begitu juga dengan menggunakan anggota ataupun dengan tubuh badan kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan syadu'an. Dia pun kalut nak bang tak betul. Hai dia tak dengar tu. Mana oleh zahir, oleh anggota zahir seseorang. Mengikut dan menerima akan barang yang mendatangkan dengan dia barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana barang yang didatangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ikut dan dia terima. Sekira-kira anggota zahir dia tu buat. Bayan daripada barang yang tu, orang panggil min lil bayaniyah. Mana bayan ataupun keterangan daripada kata barang yang mendatangkan dengan dia barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayannya daripada segala barang yang, mana daripada segala hukum yang diketahuikan daripada agama dengan darurat. Makna dengan darurat, dengan cara darurat. Artinya darurat.
dengan ketiadaan fikir dan bicara. Tak ada kena nanti, tak ada nanti kena fikir, tak ada nanti kena bercara. Kira-kira kita dapat tahu kata pekerjaan tu pekerjaan agama dengan mudah. Tak ada nanti nak kena telik, tidak kata nak kena bercara, nak kena tanya dulu, nak pergi mengaji. Tak. Mudah ya kita tahu. Ini pekerjaan agama ni. Jadi kalau kita pada masa tu mukallaf, maka kena buatlah. Buat. Lagu mana? Anggota kita lah yang buat. Anggota kita tu yang kena buat. Mana dia? Seperti 2 kalimah syahadah. Tu, seperti 2 kalimah syahadah. Itu misal bagi barang yang diketahuikan daripada agama dengan cara mudah. Seperti 2 kalimah syahadah. Jadi tidak kata nak kena fikir, tidak kata nak kena bercara, maka kita tahu. Maka kita tahu dengan mudah bahawasanya kalau orang kafir dia nak masuk Islam, maka dia kena mengucap. Orang kafir kalau dia nak masuk Islam, dia kena mengucap. Apabila selesai daripada dia mengucap 2 kalimah syahadah tu, maka Islam lah dia. Lagu mana pula bagi orang yang sudah Islam, dengan Islam ibu bapa dia, dengan Islam datuk nenek dia, maka tak payah lagi dia kena mengucap. Bahkan apabila dia lahir daripada perut ibu dia, maka Islam lah dia. Islam dia. Dengan secara automatiknya dia Islam, disebabkan mak bapak dia, datuk nenek dia Islam. Itu dia. Dan sembahyang apa pada kata 2 kalimah syahadah. Begitu juga semayang. Mudah lah. Tak nanti kena fikir, tak ada kena nak cara telik dengan mendalam. Apabila orang Islam, apabila dia mukallaf, maka wajiblah dia semayang. Selagi mana ada akal, walau dengan apa jalan sekalipun, selagi mana ada akal, maka wajib dia tu tadi kena semayang. Okay. Habis itu nah. Dan dikendaki dengan mengikut dan menerima itu, yakni pada ta'rif Islam. Dan dikendaki dengan mengikut dan menerima itu, yakni pada ta'rif Islam. Kata dianya ialah mengaku lidah. Ialah mengaku lidah seorang. Mengaku lidah ini mengaku lidah seorang. Mengaku dengan barang yang tersebut itu. Dengan barang yang tersebut itu, kalau masalah syahadah kerana ia berlapah, barulah sah Islam dia. Yakni kalau masalah syahadah kena seorang tu tadi berlapah, baru sah Islam dia tu. Kalau orang bisu lagu mana? Masalah dalam tauhid. Orang bisu lagu mana? Lagu mana Amin? Kalau masalah syahadah kena dia tu berlapah, baru sah Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak apalah. Dia boleh berlapar tak Ayub? Boleh tak berlapar? Boleh, moga dia tak bisu. Kalau dia bisu, Amri, nak buat lagu mana? Ini masalah dalam ilmu tauhid. Kalau orang tanya mu pula, orang tak tanya tak apa, selamat. Mengingat dalam tauhid tak ada masalah. Lagu mana Haji Romlan? Kalau masalah syahadah, kena ia berlapah baru sah Islam. Apa kalau orang bisu? Banyak orang bisu. Dia suruh dia berlapah. Dia boleh berlapah. Apa kalau lagu tu? Bukan dia Islam lah. Lagu mana Amin? Masalah pekah, oi, boleh jawab. Prup 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 prup. Ni bukan masalah ke ni? Ini bukan masalah. Mudahnya, wallahu a'lam bissawab. Selamat 2/3 agamamu. Jangan mereka. Jangan mereka ni. Jawab wallahu a'lam bissawab. Maka selamat 2/3 agamamu. Saidina Ali, orang tanya dia, dekat 100 soalan, ada dia jawab? Satu, kedua ke? Itu dia jawab. Tapi bukan dia tak tahu, oleh kerana tawadhu. Mana kalau masalah syahadah, kena ia berlapah baru sah Islam. Itu pada orang yang ada sifat berkata. Kalau tak ada sifat berkata, seperti mana kata dia tu bisu. Lagu mana? Dan berlapah tu pula dapat membantu akan makna yang hendak kita tasdikkan di hati kita tu. Kalau kita tengok dalam ilmu fiqh, bersalah dengan lapah niat. Bagi mazhab kita Syafi'i, sunat kita berlapah niat. Pasal apa? Nak membantu perjalanan niat. Apa dia niat? Qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Qasad sesuatu berserta dengan perbuatan. Di mana niat? Di mana tempat niat? Ayub? Hati. Jadi mudah-mudahan dengan kita berlapah tadi. Kalau dalam ilmu fiqh lah pada masalah niat dalam bab semayang. Dengan kita berlapah tu dapat membantu perjalanan niat kita tu. Usalli fardhal asri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu orang panggil lapah niat. Itu bukan niat, tu lapah niat. Niat-niat tu duduk di hati. Niat-niat tu duduk di hati. Jadi di situ mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin. Pasal apa yang banyak jadi wah-wah tu? Pasal kita nak pergi susun. Kita nak pergi susun. Nak susun tak ada. Kurang tak ada lebih daripada lapah niat tu. Kalau kata usalli fardhaz zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bersilap situ. Ada satu tinggal Pak Haji. Tang rakaat tu tak sebut berapa rakaat. Angkat lagi. Usalli
usolli. Allahu Akbar. Tak jadi lagi. Dah lintasan je pada ayat kata. Lintasan tu. Tapi lintasan pun kena qasar, ta'arud, ta'yin. Tengoklah musalli. Okey dah yuk. Kita tengoklah. Kalau sembahyang Jumaat lagu mana? Wajib imam berniat imam, wajib makmum berniat makmum. Tengoklah pula kategori sembahyang tu. Habis waktu. Nak royak ni. Jadi walaupun seorang tu tadi dia tak ada sifat kata. Jadi apa kalau begitu? Apabila dia tak ada sifat kata, dia tak boleh bertutur lepas 2 kalimah syahadah tu. Jadi nak buat lagu mana? Hati dia tu lah. Nampak? Hati dia tu. Jadi hati dia tu tasdik akan makna tu. Jadi boleh tasdik ke makna 2 kalimah syahadah kalau tidak ditolong dengan lapah. Keliru ni. Bagaimana baju Ramlan? Tidak tanya baju lu tepi tu. Tengok di belakang tu siapa dia. Kawan lama tu. Sama naik nah. Sama naik tu. Kalau sama-sama alim. Sama-sama alim tu payah. Kalau sama-sama jahil tak apa. Gitu. 2 kalimah syahadah. Jadi dimaafkan bagi orang yang bisu pada kata berlapah 2 kalimah syahadah tu. Cuma tasdik ataupun berasa je hati dia tu akanlah maknalah lafaz. Hak kata kena berlapah baru sah Islam tu bagi orang yang ada sifat sifat kata. Kalau bagi orang yang tak ada sifat kata, maka dimaafkan walaupun dia tidak berlapah. Maka tengok ataupun dikira pada tasdik akan makna 2 kalimah syahadah tu. Sah juga Islam dia. Kalau begitu nak buat lagu mana? Kalau mati dia wajib bagi orang yang hidup sebagai wajib sebagai fardu kifayah 4 perkara tu lah. Memandikan, mengkapankan, mensembahyangkan, menanamkan. Kerana zahirnya Islam. InsyaAllah lah. Itu dia nah. Itu kata dengan barang yang tersebut tu. Dan tiada menolakkan dia. Dan tiada menolakkan dia. Kan dia barang yang tersebut tu. Mana dia tak ada engkar. Mana tiada menolakkan dia, tiada mengengkarkan dia, kan dia barang yang tersebut tu oleh seorang. Kita kata semayang, dia tak ada engkar. Dengan hukum wajib semayang tu. Nampak? Mana dia tak ada menolak, mana dan tiada menolakkan dia, kan dia barang tu, dan tiada mengengkarkan dia, kan dia barang tu oleh seorang. Dengan kita kata semayang, hukum semayang ni wajib. Maka mukallaf tadi dia tak ada menolak akan hukum kewajipan semayang ataupun fardu semayang yang Allah Ta'ala perwajibkan ke atas dia menerusi firman Tuhan, wa aqimus salah. Cuma dia tak semayang, tak ada seluar. Apa dan? Tak ada seluar. Ada seluar pun seluar koyok. Kalau dia pakai kat
Terbukalah aurat. Lepas tu kita ambil atas jalan ikhtiyar. Kata Allah tu wajib saman dulu. Kalau kita pakai kain pun kita pakai seluar panjang. Wajib saman. Wajib saman, tunggu je seberan. Pakai seluar panjang. Sejam hari. Kita ambil atas jalan ikhtiyar. Kerana takut terbuka aurat ni. Bukan nanti penelikan orang daripada kiri, kanan, depan, belakang ke bawah ni. Kalau baju bukan bolehnya kancing. Pasal takut kita rokok, bukan nanti orang nampak, kita nampak. Pusat. Batal ayo. Mana tahu orang duduk di bawah. Pada zaman dulu kan, lantai rumah kita buluh. Jarang. Orang berimpun bawah rumah. Lagu mana? Kalau kita tak pakai seluar. Kain. Boleh nampak tak yuk? Terbuka tak aurat? Batal tak? Batal tak? Tak berani nak jawab. Orang isap rokok pun tak berani nak kata rokok haram. Wallahu a'lam. Dia tak ada engkar. Dia tak ada engkar. Tengok dia qaid dia. Dan jika tiada diamalkan dia, kan dia barang tu, dia tak pernah buat barang tu sekalipun. Dan jika tidak diamalkan dia kan dia barang tu sekalipun, walaupun dia tak pernah buat. Semayang tu tadi kita kata, nampak? Dan jika tiada diamalkan, jika tidak pernah buat barang yang tu sekalipun. Mana bandingan? Mana misal dia? Seperti meninggal ia akan semayang. Seperti meninggal ia seorang tu akan semayang. Dan umpamanya semayang selama-lama, yakni seumur hidupnya. Jadi maknanya pada kata dia tak ada menolak ni, pada kata dia tak ada menolak ni, seorang tu tak ada menolak tu, tak ada engkar akan keperluan tu, walaupun perkara tu seperti mana kita kata semayang, dan umpama semayang tu dia tak ada pernah buat seumur hidup, sekalipun gitu, maka dikatakan dia tu tadi mengikut dan menerima juga. Nampak? Masuk dalam kata mengikut dan menerima juga. Kenapa? Kerana dia tak ada tolak. Dia tak ada tolak hukum wajib puasa, hukum wajib haji. Padahal dalam dia tidak menolak tadi, dia tak ada pernah semayang. Seumur hidup dia tak ada pernah semayang. Boleh dikatakan Islam juga tak, Ayub? Islam. Tapi berdosa besar. Tapi kalau dia engkar, dan dia tidak mengerjakan perkara tu langsung, apatah lagi lah, bukan Islam. Dia kata semayang tu bukan wajib bagi aku. Semayang tu bukan wajib bagi aku, pada tak wajib bagi dia. Itu yang dia tak semayang tu, daripada dia mukallaf hingga sampai dia mati. Kufrun ke kafirun, boleh belaka. Mana bukan Islam lah, kecek lembutnya. Kata kafir, kata kufur, dia memarah. Ya tak ya, itu bukan Islam lah. Dalam mengengkar akan hukum kewajipan tu, lepas tu
Ditambahi pula mu tidak mengerjakan semayang tadi umpama. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Amin? Nampak Amin? Orang apa tak nampak? Orang apa? Orang buta. Kita tidak buta. InsyaAllah Tuhan kurniakan kecerdasan dan kepandaian pada kita. Syukur alhamdulillah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, dan bermula segala rukun Islam itu dan bermula segala rukun Islam itu. Apa rukun? Rukun-rukun asal mana? Penjuru. Tu rukun-rukun tu asal makna penjuru. Kalau orang Perak panggil bucu. Duk di bucu, tu bucu, tu bucu, tu bucu, tu bucu. Ruknun. Kekal. Ada rukun Yamani. Nampak tak? Tu rukun-rukun. Penjuru lah. Penjuru. Tapi dikenaki dengan rukun di sini segala perkara-perkara yang besar bagi Islam. Tu panggil rukun tu. Mana segala perkara-perkara yang besar bagi Islam itu. Tapi kita kata rukun ni segala juzuk Islam itu. Kata dianya ialah 5 perkara. Rukun Islam 5 perkara, marilah kita mengerjakannya. Nampak Amin? Rukun Islam 5 perkara. Yakni apabila rosak satu daripada 5 tu, maka binasalah Islam kita. Satu lah. Dalam 5 rukun tu jadi satu je rosak, maka Islam kita binasa. Tidak kata satu rosak tinggal lagi 4 Islam diterima. Tak. Satu lah. Dalam 5 rukun tu tadi rosak, maka lagu mana? Rosaklah Islam. Mana lagu mana kita kata dengan bahawasanya dia engkar satu saja rukun Islam daripada 5 rukun tu tadi, maka rosaklah Islam dia. Ni jaga. Jaga ni. Sabit tu kata Allahyarham tu guru saya, Tuan Guru Haji Abu Bakar Bongo. Dia kata hamba ni, dia kata berpuluh-puluh tahun. Mula daripada hamba duduk ngaji di pondok lagi, Pak Teh Homa izin suruh mengajar, suruh muzakarah di kawasan Baling dan Sek. Maka hamba pun berdongkik-dongkik lah, kata orang Perak. Berdongkik-dongkik slow. Dah ada mendok jugalah, ke mana buat juga. Jadi pada penilaian hambanya, banyak dia kata hak tu penduduk-penduduk di kawasan Baling dan Sek lah. Tempat lain tak tahulah. Banyak di antaranya hanya reti menyebut akan rukun Islam dan rukun iman, tapi cara nak beramal dengan rukun iman dan rukun Islam tak reti. Kita anggap mudah. Mudah. Dekat berpuluh tahun dah hamba pergi muzakarah di pelusuk-pelusuk kampung di daerah Sek Baling tu. Tapi pada telekan hamba yang jahil ni, kata dianya, orang tua-tua di kampung hanya pandai membilang dan menyebut bilangan rukun iman dan rukun Islam, tapi cara nak beramal dengan rukun iman, rukun Islam tu tak tahu. Jangan anggap mudah.
Cuba kita tanya. Fahim pun dia boleh jawab. Rukun iman dia berapa, rukun Islam ada berapa. Moga ayah dia baba. Anak baba juga. Dia boleh jawab. Tapi pada pendidikan saya, cuba kita tanya, fahim lagu mana nak beramal dengan rukun iman dan rukun Islam. Tu saya kata dia, ayah dia pun kali tak reti. Payah. Moga kita ke manusia ke ada lebih ada kurang. Gitulah kita manusia. Lagu mana Ayub? Kena tanya Ustaz Bakar. Tengok dalam kitab Kifayatul Mubtadi karangan dia tu. Ada. Ustaz Bakar dia banking. Mudah dia kata setan. Dia kata setan. Hak tak orang tak sembahyang Jumaat tu dia kata setan. Tak sembahyang Jumaat subuh. Kalau dia ambil baling batu tu dan tak bangun lagi, setan. Tapi yang kerana teguran dia tu ikhlas, maka budak-budak terima. Tak ada ganjak. Tak ada nak lawan. Yang akan datang Jemaah tambah. Cuba hari ni. Tu. Banking. Tu. Tu Ustaz Siddiq Nur di Perak tu mengaji dengan dia lah. Mengaji dalam tahanan Isa. Di Tepen tu. Dia masuk tahanan Isa. Ustaz Siddiq Nur tu banyak mengaji dengan Tok Haji Abu Bakar dalam tahanan Isa. Lepas itu bebas. Tu dia kata. Tu kata, apabila rosak satu rukun, maka rosaklah Islam. Dengan bahawa engkar satu rukun tu, maka rosak keseluruhan Islam tadi. Bermula yang pertama daripada 5 perkara. Bermula yang pertama daripada 5 perkara tu kata dianya bersaksi. Betul situ. Bersaksi. Betul. Bersaksi. Betul itu bersaksi dah. Ialah bersaksi. Bersaksi bahawa tiada Tuhan. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar, melainkan ada Tuhan yang disembahkan, yang diibadatkan dengan sempurna, dengan sebenar Allah, dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah, yakni mengucap 2 kalimah syahadah. Mudahnya kita kata rukun Islam yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Mana dia lapahnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mana aku bersaksi tiada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Dan aku bersaksi juga bahawasanya Nabi Muhammad itu ialah salah seorang daripada utusan Allah. Tu panggil mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi mengucap 2 kalimah syahadah ni seperti dalam tasyahud awal. Tu dia nak. Mengucap 2 kalimah syahadah ni di dalam tasyahud awal lah. Adapun yang Islam dengan keturunan,
Adapun yang Islam dengan keturunan dan dengan mengikut yang lain, maka tiada wajib atasnya berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu, melainkan dalam semayang. Sebab itu setengah ulama kata mengucap dua kalimah syahadah ni tertentu bagi orang kafir yang nak masuk Islam. Dia orang kafir, kalau dia nak masuk Islam, maka dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Adapun orang yang sudah Islam, dengan sebab keturunan ataupun dengan mengikut yang lain, maka tiada nanti nak kena mengucap dulu dua kalimah syahadah tu baru dia Islam, tak. Bahkan Islam dia dengan sebab keturunan dan mengikut dengan yang lain. Tapi dalam pada tu, pada ketika semayang, wajiblah dia mengucap juga dua kalimah syahadah. Hak tak wajib tu di luar di luar semayang. Di luar semayang, tak wajib dia mengucap dua kalimah syahadah. Dan ada satu kaul pula, dia kata padan dah, dalam seumur hidup tu sekali dah dia mengucap dua kalimah syahadah. Itu satu kaul. Satu kaul dia kata wajib dalam seumur hidup tu sekali dah mengucap dua kalimah syahadah. Tapi faham daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tu kata lagu mana? Perbaharuilah imanmu dengan mengucap dua kalimah syahadah. Maka di sini ulama hadis membuat kesimpulan hukumnya sunat. Hukumnya sunat kita memperbanyakkan mengucap dua kalimah syahadah, yang mana untuk memperbaharui ataupun mentajadidkan iman kita, yang ada kalanya naik dan ada kalanya merondom jatuh ke bawah. Iman kita ni, iman kita ni gitulah. Bertambahnya iman dengan sebab bertambah taat, berkurangnya iman dengan sebab berkurang taat. Tu yakni mengucap dua kalimah syahadah. Jadi mengucap tu seperti dalam tasyahud semayang. Nampak tak, Min? Amin? Dalam semayang wajib tak kita kena mengucap dua kalimah syahadah? Amin? Pada masa tasyahud tasyahud awal ke tasyahud akhir, ikutlah. Adapun di luar semayang, amin, kalau faham daripada hadis kata perbaruilah imanmu dengan mengucap dua kalimah syahadah tu sunnah. Betul, dah ada beritahu sini nah. Dan bermula ini rukun. Makna rukun yang pertama ni, yakni mengucap dua kalimah syahadah tu kena retilah pula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La tu nafi. Mana tiada Tuhan yang aku sembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Jadi Tuhan mana yang mu kata tiada Tuhan tu? Tuhan yang mana mu kata tak ada Tuhan tu? Tak ada Tuhan tu, Tuhan yang pasti mana? Ni banyak ni. Dia kata tak ada Tuhan tu, patung berhala, buah limau. Dia nafi hak tu. Banyak tu. Hak tu tak sah nafi. Apabila tak sah nafi, tak sah isbat. Tu banyak tu. Banyak. Jubah melerit. Ridak lagi. Hak mu nafi tu hak mana? Hak mu kata tak ada Tuhan tu. Hak mu kata tak ada Tuhan tu patung berhala. Banyak kan gitulah. Saya pun dulu masa tak mengaji gitu. Patung berhala, buah limau,
Apabila tak sah nafi, tak sah isbat. Mana dia Tuhan yang munafi tu? Hak tu tak payah kita nak nafi. Patung berhala buah lima tak payah nak nafi. Memang ianya bukan Tuhan dah. Faham tak? Nak nafi apa? Kalau kata yang munafi, orang kata bukan Tuhan tu, patung berhala buah limau dan sebagainya, maka itu tak sah nafi. Kerana itu bukan Tuhan di awal lagi. Tak nanti mau nak nafi. Memang itu bukan Tuhan. Ni banyak ni. Nafi apa ya? Tuhanan yang Papihi tafsilun. Sabit pada ni ada huraian. Tapi yang mudah kita katanya, tak ada yang kita nafi tu, tak ada Tuhan yang bersifat dengan istighna dan bersifat dengan iftiqar. Itu tak ada. Illallah. Sebab melainkan Allah. Hak tu mudah. Tengok dalam kitab Tuan Guru Haji Sulung. Ada tu. Tapi kitab tu Guru Haji ada juga. Kitab Tafrahul Ihsan. Pada membahaskan beberapa masalah. Ada dia royak tu. Hak tu. Hak tu yang kita nafi. Mana yang kita nafi tu, tak ada Tuhan yang bersifat dengan istighna dan bersifat dengan iftiqar illallah. Melainkan Allah. Hak tu tak ada. Mana tak ada selain daripada Allah ni satu Tuhan yang bersifat dengan sifat istighna dan bersifat dengan sifat iftiqar illallah, melainkan Allah. Maka Allah Ta'ala sajalah yang bersifat dengan istighna dan bersifat dengan iftiqar. Maka itulah Tuhan. Nampak? Biji Ramadan. Jangan silap nafi dengan silap isbat ni. Melelung kat dia. Tu. Nampak mudah ni. Nampak mudah. Tapi rasa payah sangat pada saya lah. Dan bermula ini rukun. Rukun yang pertama ni, yakni mengucap dua kalimah syahadah ni, kata dianya ialah tertentu dengan orang kafir. Ialah tertentu dengan orang kafir. Orang kafir mana? Yang menghendaki masuk agama Islam. Jadi orang kafir, mana-mana orang kafir yang menghendaki masuk Islam, maka dia terlebih dahulu kena mengucap dua kalimah syahadah. Apabila selesai daripada mengucap, maka Islamlah dia. Tak kalau begitu, kena buatlah apa yang disuruh, kena tinggallah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kata tadi. Adapun yang Islam, adapun yang Islam dah dengan keturunan, waktu tak wajib, bahkan sunat. Berkata wajib juga, tapi dalam sembahyang. Itulah cara beramalnya. Bermula yang kedua daripada 5 perkara. Rukun Islam tu, kata dianya ialah mendirikan sembahyang yang 5. Mana dia dalil? Wa aqimus salah, dirikan oleh kamu akan sembahyang. Lagu mana? Kalau seorang tu sembahyang duduk ataupun sembahyang dengan cara berbaring. Dikendaki dengan mendiri ni.
Dikendaki dengan berdiri itu mendatangkan segala syarat, rukun, sunat dan adab-adab di dalam sembahyang. Walaupun dikerjakan sembahyang tu secara duduk, secara berbaring. Bukan kata sembahyang ni mesti kena berdiri. Kalau tak berdiri tak sah sembahyang. Lepas tu lagu mana orang uzur? Dia tak boleh sembahyang dengan cara berdiri. Nak kena berdiri juga. Berdiri-berdiri mati pun mau. Sedangkan nyawa bajet dijaga. La ikraha fid din. Makna berdiri itu mendatangkan segala syarat. Apa dia syarat semayang? Sebelum daripada semayang, dalam semayang, dan mendatangkan segala rukun semayang. Berapa rukun semayang? 3 belah. Kalau orang kata 5 belah, ataupun orang kata 7 belah, betul ke tak betul? Amin. Ngajilah banyak kitab sikit. Barulah kita terbuka luah. Ni yang kita tahunya rukun semayang dalam musolli 3 belah. Mari satu puak dia kata 5 belah. Mari satu puak dia kata 7 belah. Tak betul. Tak betul lah. Kerana dalam musolli dia kata 3 belah. Hak puak nun kata 5 belah. Hak puak satu lagi kata 7 belah. 5 belah pun boleh, 7 belah pun boleh. Jadi lagu mana? Hak boleh 7 belah dan hak boleh 5 belah. Pecah kat mana? Tengoklah kita nipih. Bagi Baba Haji Wan Seni, bagi Haji Wan, Baba Haji Wan Wani Gelung Mandi Tani. 3 belah lagu ni, 5 belah lagu ni, 7 belah lagu ni. Pak kita yang kita tahunya 3 belah. Cuba orang mari kata, 5 belah. Mari sepuk lagi kata 7 belah. Tak betul. Tak boleh belaka. Tak boleh. Jalan yang jadi bilangan 5 belah tu lagu mana? Jalan hak bilangan 7 belah tu lagu mana? Tu. Ada kata dulu ni masalah kunut pendek. Kunut pendek. Geger ke dulu? Dia kata mana ada kunut pendek? Memanglah tak ada kunut pendek. Tetapi di dalam kitab Fathul Wahab pun dia kata sekurang-kurang kunut. Maka itulah kunut pendek. Dia kata tak ada. Begitu juga dengan selawat pendek. Selawat pendek ke mana? Sekurang-kurang selawat. Itulah dikatakan selawat pendek. Pamari satu puak daripada Mesir. Mana ada kunut pendek? Mana ada selawat pendek? Dalam kitab Fathul Wahab pun dia kata ada. Sekurang-kurang kunut, Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itulah kunut pendek. Sekurang-kurang selawat. Yang ni selawat pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Kena hati. Tu. Syarat kunut. Rukun kunut ada 3. Jangan lari daripada 3 tu. Kunut. Tu. Itu kena reti tu. Yang mana masalah petikai kunut pendek. Mana ada kunut pendek? Tak ada kunut pendek. Apa sekurang-kurang kunut? Allahumma ghafirli ya ghafur
Dia kena wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah. Sebab tu kata pedang sunat hukumnya pada ketika kita sembahyang jemaah, kita dalam membaca qunut bersama-sama dengan imam pada kata selawat. Ni. Imam baca Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, kata makmum, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Pada kata fa innaka taqdi wa la yudha alai itu disunatkan imam dan makmum bersama-sama membaca, jangan diam mulut. Tapi kebanyakan hari ni pakai diam. Fa innaka taqdi wa la yudha alait wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Itu disunatkan hukumnya imam beserta makmum melafazkan tadi. Patut? Fa innaka taqdi wa la yudha alait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Apa tak? Patut? Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu imam. Tak itu? Lepas itu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu disunatkan balik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Di antara imam dan makmum. Tapi dari ini amboi comelnya perjalanan ulama-ulama zaman dulu. Pasal apa kita tak ikut? Kerana kita tak ada ilmu. Nah, daripada mula hingga sampai akhir senyap mulut. Itu masalah yang remeh-temeh. Itu masalah yang sering berlaku pada kita pun tak lepas lagi. Tak usah masalah berlaku hak pada orang lain. Masalah hak berlaku diri kita tengok pun tak lepas lagi. Lagu mana? Pada masalah kata mendirikan sembahyang yang 5. Nampak? Mana mendirikan sembahyang yang 5 waktu di dalam tiap-tiap sehari semalam selama ada akal. Tu dia nah. Mendirikan sembahyang yang 5 waktu di dalam tiap-tiap sehari semalam selama ada akal. Dengan mendatangkan segala itulah segala rukun, maka segala syarat rukun sunat dan adab-adab semayang tu dibahas dalam kitab Musalli. Kita tengoklah, ngajilah Musalli tu. Manakala kita mengaji kitab-kitab karangan ulama-ulama dulu ni ada berkat. Nampak Amin? Ya, ada berkat. Ni jundullah, tentera-tentera Allah. Kita tak tahu nak mengaji. Ngaji kitab jenis ni ada keberkatan. Tapi dah hari ni dengan sebab kita semuanya nak mudah. Nampak tak? Nampak baca Ramadan? Nak mudah belaka. Tengok dalam Musalli adalah mendirikan sembahyang yang 5 waktu di dalam tiap-tiap sehari semalam selama ada akal. Tu bila difardukan sembahyang? Bila Ayub? Pada malam? Nampak? Mula-mulanya sebanyak berapa rakaat? Amri 50 rakaat sehari semalam. Kalau fardu takdir masih kekal lah bilangannya 50 rakaat, tak tahulah. Tapi di atas nasihat Nabi Allah Musa
Selama 9 kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, meminta kurangkan bilangan semayang yang 50 ni tadi hingga sampai 5 rakaat, sampai 5 waktu sehari semalam, atas nasihat Nabi Allah Musa. Dalam pada tu Nabi Allah Musa kata, wahai Muhammad, pergi minta lah lagi. Nabi kata, ya Musa, aku malu dengan Tuhan. Aku malu dengan Tuhan. 5 rakaat nak minta kurang lagi. 5 waktu nak minta kurang, jadi satu waktu pula. Tu dia nah. Asalnya 50 rakaat. Nabi Muhammad 9 kali lah. Sekali dia bertemu dengan Tuhan tu, dia minta kurang 5. Nampak? 5 rakaat. Tu. Jadi selama ada akal, selama lagi mana lagi kita ada akal, maka kita kena semayang. Walau kita dirikan semayang tu dengan lagu mana cara sekalipun, mengikut kemampuan kita. Tapi pada masalah semayang fardu ni, tak bolehlah kita sihat, maka tak bolehlah kita buat dalam keadaan duduk, melainkan kita uzur. Adapun semayang sunat, boleh tak Panji Ramlan? Boleh. Habis itu kita ambil yang mudah-mudah ya. Lagi, bermula rukun Islam yang ketiga daripada 5 rukun, kata dianya ialah memberi zakat. Ialah memberi zakat. Wa aqimus solah tawa'atuz zakah. Dirikan olehmu akan semayang dan berikan olehmu akan zakat. Jadi zakat ada semayang tadi ibadat yang dibangsakan kepada badaniyah, ibadat yang dibangsakan kepada jawarih. Adapun zakat ibadat yang dibangsakan kepada maliyah, kepada harta. Jadi kepada siapa kita nak beri zakat ni? Kepada golongan ataupun asnaf yang 8. Lain daripada tu haram. Tengoklah kitab Teguh Jecik. Ni beri zakat pada markah, pada pondok. Berapa je markah pondok ada nyawa kah? Markah pondok ada nyawa. Wal pondok, wal markas, wal sekolah Arab, wal tahfiz. Dia kata gitu. Tak. Asnah yang 8 lain daripada tu tak boleh terima. Bahkan boleh kita beri pada pondok, yakni kepada pelajar-pelajar pondok. Ni kepada pondok. Terbanyak tu. Ini zakat 1000 yang wajib bagi diri saya tahun ini untuk markah. Markah termasuk dalam asnaf 8 kan? Tu salah kata zakat. Sedekah demi pembangunan markas, demi pembangunan surau, demi untuk membuat masjid. Banyak sedekah. Bercakap tu kena pandai. Ni bagi 1000 zakat tahun saya, zakat untuk saya tahun ini untuk masjid. Ataupun begini, kalau nak beri pondok boleh. Ni Tok Guru zakat sebanyak 2000. Yang wajib bagi saya pada tahun ini. Saya wakil kepada Tok Guru, suruh beda. Suruh bagi-bagi kepada pelajar-pelajar yang berhak menerima zakat. Tak apalah. Pak nak bagi juga ke pondok, tak apa. Ni 1000 ni Tok Guru, bukan zakat.
khairat ataupun sedekah saya demi pembangunan pondok Tok Guru. Habis banyak sedekah, ataupun khairat, ataupun wakaf. Banyak tu. Ataupun hak ni tuan pengerusi sebanyak 1 juta. Zakat saya pada tahun ini demi pembangunan markas yang tercinta. Ini zakat saya 1 juta ni Teguh. Zakat untuk markah. Pengurusi markah seronok. Dia tak ngaji. Islam ngaji. Tu banyak tu. Bunyi keras tu. Tapi betul tak Min? Bunyi keras. Betul lah. Apa dia sampai jadi macam itu punya jahil? Tak gugah perlu lah belajar dalam tak? Dia 8 je. Seperti mana yang terkandung dalam Al-Quran. Jadi memberi zakat kepada 8 golongan, 8 asnaf. Itu dia nak. Jadi kalau kita sembahyang saja zakat tak beri, maka tak sempurna lagi. Tapi kalau kita beri zakat, sembahyang dak, zakat kita tak diterima. Kerana sembahyang ni ialah tiang agama. Mana terhenti amal ibadat yang lain yang kita kerjakan pada pihak diterima oleh Allah, terhenti di atas sembahyang 5 waktu. Tapi kalau sembahyang saja tak beri zakat, berdosa pula. Tengok dalam kitab-kitab fiqh lah. Sama ada zakat fitrah ataupun zakat yang lain daripada tu. Adapun zakat fitrah ni wajib. Zakat yang lain pada zakat fitrah ni tengoklah pula. Haul dia, nasab dia, dan sebagainya. Tu dia nak. Jaga tu. Jangan beri zakat kepada orang-orang yang terkeluar daripada asnaf yang 8 ni. Jaga ni. Macam guru pondok, macam mana kita kata nak, guru sekolah pelajar pondok ni dia ada dua jalan dia boleh terima zakat. Fi sabilillah dengan ibnu sabi. Walau mak bapak dia kaya, tapi dia kayap. dia dapat dua jalan tu. Untung jadi pelajar pondok. Lepas tu jadi pelajar pondok. Daripada mula kan sampai mati boleh zakat. Itu mana? Mana zakat ni asal maknanya bersih. Makna bersih. Mana kita membersihkan harta kita daripada kekotoran yang bangsa maknawi. Mana daki. Mana zakat-zakat ni maknanya apabila kita mengeluarkan zakat, kita membersihkan harta kita daripada daki-daki. Tu. Dan dengan berzakatlah membawa kepada harta benda kita jadi subur. Bandingannya kita kata pokok pisang, nak beri buah pisang tu besar, maka anak-anak mengelilingi pokok pisang yang asal kita tanam tu, maka kita kena ubah. Nampak? Tu begitu juga ulama membuat banding. Bandingannya kita kata buah cempedak. Buah cempedak berketuyup penuh di pokok. Jadi dengan sebab banyak buah cempedak tu, maka buah cempedak tu dia tak besar. Cuba kita buang setengah cempedak. Bagi tinggal di satu-satu pohon tu 2-3 biji. Dia buah dia akan
besar. Begitu juga harta kita tu. Kita buang hak orang tu, maka hak yang tinggal pada kita tu akan berkat, bertambah. Asal maknanya namim tu mana subur, bertambah. Jadi kata Teguh Raja Cik, kita nak kalau kita kata zakat duit, kita zakat wang simpanan, mesti kita keluarkan zakat tu wang yang kita simpan je. Jangan kita keluarkan wang yang lain daripada wang yang kita simpan. Itu Teguh Raja Cik. Keras hukuman dia. Teguh Raja Hashim Pasir Tumbuh tak setuju. Aku tahu dah cik tu, dia kata. Sama-sama dia Tok Guru. Keras. Tapi ada tempatnya mudah. Begitu. Ada tempatnya pendapat Teguh Haji Cik ni mudah. Kalau masalah fitrah. Waktu dia serupa pula dengan Teguh Haji Hashim. Dia mesti berah. Dia tak mau pitih. Kita pitih ni taklid kepada Imam Hanafi ke Hambali? Hanafi ya. Hanafi kena boleh Hanafi dengan wang. Adapun kita Imam Syafi'i mesti dengan zakat fitrah, mesti dengan berah. Jadi boleh juga kita taklid kepada Imam Hanafi dengan duit kerana beberapa masalah. Lebih-lebih lagi pula di akhir zaman ni berah. Dia tidak boleh tahan lama. Kita tengok berah sebulan berbubuk dah. Bukan berah zaman dulu. Apa pasalnya? Kerana lah ni orang tak tuai padi dengan ketam. Kalau tuai padi dengan ketam, maka hak tak masuk, kita tak tuai lagi. Kita tuai hak masuk, barulah tak ada jadi bubuk. Lah ni pakai mesin. Jadi dalam pokok padi tu bukan semuanya masuk. Ada hak muda. Maka pakai mesin, tuai sekali. Itu yang menyebabkan kesnya berah kita sekarang ni berbubuk. Maka dengan sebab tu boleh kita taklid kepada Imam Hanafi. Dan pada masalah sukar dari segi keselamatan, ataupun Tok Amil yang ditugaskan mengutip zakat fitrah tu sukar. Saya ayuh saya Amil, saya tahu nak dulu bukan ada kenderaan, nak pergi sewa kereta pula, nak pergi bawa berah ke pejabat agama ni ke dulu. Dan orang kampung masa itu memang dia buat berah, memang dia buat padi. Jadi dengan sebab itulah Majlis Agama Islam, ahli fatwa Majlis Agama Islam yang diketahui, dia ketuai oleh Datuk Mufti Mufti Malik, dan dipengerusikan oleh Allahyarham Tuan Guru Haji Mat Saman, beserta dengan Tuan Guru Haji Osman Itan Qorib, Tuan Guru Haji Abdullah Sani, meluluskan dengan beberapa sebab rakyat di negeri Perak mengeluarkan zakat fitrah dengan duit. Nampak Pak Haji? Pak Teh tak jadi lagi ahli fatwa masa tu. Orang tak tahu lagi Pondok Keruh. Masa tu Pondok Keruh ni masyhur dalam tahun 80-an. Dulu ingat-ingat saya, tak ada orang Perak boleh dikira. Orang belah Ipoh tak ada, orang belah Kuala Kangsar tak ada. Orang balik baling ni. Nampak Min? Orang makan serai pun tak ada. Semenjak Pak Tim jadi ahli Majlis Agama Islam Petua, baru dah orang Ipoh berderu. Dulu tak ada. Orang dekat-dekat tu lah. Tak ada masyhur. Walaupun Pak Teh dia dapat menguasai kitab-kitab besar, dia tak ada nak masyhur. Lepas tu mati Allahyarham Tuan Guru Haji Osman Itan Qorib, yang mana Allahyarham Tuan Guru Haji Mat Saman mencalon ke Pak Teh selaku anak murid dia. Barulah naik Pak Teh.
Pak Teh naik-naik majlis agama kain peparah lutut orang ulu. Duk mu. Tak mbuh ku kata orang kau paling. Barulah jadi masyhur. Pak Teh ni dia pandai. Dia naik ke pejabat tu. Bukan dia naik saja dah. Dia bawa pucuk paku, dia bawa ulam tu, bawa ulam ni, beri orang pejabat. Orang pejabat suka. Kalau tukul lain orang malu. Ngapa Teh? Assalamualaikum Pak Teh. Ni Pak Teh bagi. Pak Teh bawa pucuk paku banyak. Ambil. Dia kita. Dia tak peduli Pak Teh ni. Tawabuk dia. Asalkan dia boleh bersedekah, apa pun dia beri. Jantung pisang. Budak pondok lah sebelum Pak Teh mesyuarat. Budak pondok lah kutip pucuk paku, kutip apa, penuh muat dalam kereta. Tawabuk. Mana nak cari? Tok Haji Mat Saman kata apa? Kalau begitu tak larat lah kita. Nak pergi bawa semua. Tok Haji Mat Saman. Kita dam laka lah tu. Kita ingat. Pernah sekali ikut Pak Teh pergi mesyuarat. Tok Haji Mat Saman ada. Allah. Hai Pak Teh tak larat lagu tu Pak Teh. Tok Haji Mat Saman. Tu tawaduk. Tu nak kata zakat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan bermula yang keempat daripada 5 rukun Islam, kata dianya puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan. Dhabit situ. Puasa bulan Ramadan bagi tiap-tiap mukallaf dengan sabit nampak anak bulan atau dengan hisab atau umpamanya. Itu puasa bulan Ramadan. Mana mengaku wajib lah. Mengaku wajib puasa bulan Ramadan dengan sabit nampak anak bulan atau dengan kiraan hisab atau umpamanya mengikut syarat-syarat yang tertentu. Itu dia nak. Anda dengan sabit nampak anak bulan, ataupun dengan kiraan hisab, ataupun dengan umpamanya, dengan syarat dan rukun-rukun yang tertentu. Selama apa? Selama sebulan lah. Tak lama lagi nak puasa dah ni. Bermula yang kelima daripada 5 rukun Islam, kata dianya mengerjakan haji akan Baitillah. Mana mengerjakan haji ke Baitillah. Mengerjakan haji ke Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya. Kepadanya Baitillah tadi akan jalan, yakni daripada segala syarat dan rukun dan sebagainya lah. Seperti mana yang terkandung di dalam kitab fiqh pada membicarakan masalah haji. Itu ni. Bagi mereka yang kuasa kepadanya Baitillah akan jalan, maknanya akan jalan daripada segala syarat-syarat dan segala rukun. Habis itu. Maka itulah 5 sahaja rukun Islam. Habis itu bermula iman itu. Wallahu a'lam bishawab. Illa qalila jadi lagi. Qala musannifu rahimahullah. Dan tiba-tiba datang akan daku
kena ki dengan daku ni ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah. Datang tu oleh seorang yang datang ia seorang tadi di dalam tidurku. Kata Saidina apa? Sayyidatina Aminah. Padahal aku antara lena dan jaga. Padahalnya kata ibu Nabi, aku dah antara lena dan tidur. Lena dan jaga. Mana sedarlah. Mana sedar lagi. Berasa, kalau berasa padu terkedir, nyamuk gigit, berasa sakit. Kalau Amin gerak, berasa sedar. Mana kalau orang gerak, berasa sedar. Mana nak kata tidur pun tak tidur. Mana sedar lagi. Dan berkata ia seorang tadi, bagiku, adakah engkau ketahui ai Aminah akan bahawasanya engkau ini hamil? Mu tahu tak bahawasanya mu tu mengandung? Laki-laki itu tadi soal ibu Nabi. Maka aku jawabnya Aminah. Jawab Aminah, tiada aku ketahui. Aku tak ketahui, aku tak berasa aku ni hamil. Perut aku pun tak berasa berat. Tubuh badan aku pun tak berasa penat. Dengan sebab hamil tu tadi. Dan tubuh badan aku pun tak ada lenguh-lenguh, tak ada sakit-sakit. Manalah aku nak tahu. Tak ada tanda-tanda dia. Maka berkata ia seorang tu tadi bagiku tu bagi ibu Nabi lah, bagi Siti Aminah, bahawasanya engkau wahai Aminah, bahawasanya engkau itu wahai Aminah telah hamil engkau, telah mengandung engkau dengan penghulu ini umat dan penghulu sekalian makhluk. Dan adalah yang demikian itu hamil tu. Adalah ia hamil pada hari Isnin. Ibu Nabi hamil tu lah. Sedar. Hamil tu lah. Ibu Nabi hamil tu pada Isnin. Begitu. Maka berkata Sayyidatina Aminah, telah yakinlah aku dengan hamilku dengan khabar itu. Mana dengan khabar itu? Dengan khabar seorang, dengan khabar seorang tadi. Pada antara lena dan jaga aku tu. Dan dengan terangkat haid daripada aku. Makna sebab yang kedua yang membawa kepada Siti Aminah bertambah yakin dengan keadaan dia tu mengandung, haid dia tu tadi terangkat. Lagu mana terangkat haid daripada aku? Amin. Siti Aminah sedar dengan terangkat haid daripada dia. Lagu mana? Haid tak datang lagi. Dia sedarlah. Bahawasanya haid tak datang lagi. Kalau sebelum daripada dia mengandung tu, ada masa-masanya datang haid. Mengandung, haid tak datang lagi.
Dan sebab itulah dia yakin rupa-rupanya dia tu mengandung. Tunggu masa haid tak mari haid. Pernah adanya haid mari tengah-tengah bulan. Asal 15 hari bulan mari haid. Dalam masa dia mengandung tu 15 hari bulan tak mari haid. Rupa-rupanya mengandung aku. Mengandung aku akan Muhammad. Tu. Maka tak kalah hampir beranakku, kata Aminah, maka datang pula daku oleh orang yang datang dahulu itu. Mana orang yang datang dalam masa Aminah antara lena dan jaga, yang memberitahu bahawasanya Aminah tu hamil tu. Maka datang pula akan daku oleh orang yang datang dahulu itu, padahal aku antara lena dan jaga juga. Dan berkata, ia orang tu tadi bagi kau. Dia kata lagu mana? Minta pelihara olehmu akan anakmu itu dengan engkau kata u'izuhu bil wahidi. Ada nun tak? Ada nun ke? Sin ya? Bil wahidi samadi min syarri kulli dhi hasadin. Mana orang tu beritahu ke Siti Aminah, suruh Siti Aminah membaca, suruh Siti Aminah tolong pelihara akan anak dia tu. Mana apabila dah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, mu tolong pelihara anakmu tu dengan kata yang disebut tu. Maka aku katalah yang demikian itu perkataan tadi. Dan aku pun ulang-ulangkan akan dia baca tu tadi, yakni tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam. Mana aku ulangkan akan dia bacaan tu tadi, yakni aku baca akan dia tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam, tak berhenti. Maka orang yang datang itu intaha. Maka orang yang datang itu ialah Jibril atau malaikat yang lain daripada Jibril. Jadi maknanya sininya berlaku khilaf lah. Setengah kata yang datang tu Jibril, setengah kata yang datang tu malaikat tapi bukan Jibril. Khilaf situ. Sini pada khilaf, amin. Malu sajalah pasal cerita, pasal riwayat nah. Pasal riwayat ni tentu ada khilaf. Pasal daripada mulut ke mulut. Macam kita tak kenal orang tu lah, pak kita tanya seorang tu, dia kata orang tu kulitnya hitam. Kata seorang tu hitam tapi tak hitam sangat. Pula dah. Apa lagu mana nak buat? Kata seorang tu hidung dia mancung. Lepas tu kata seorang tu, kita tanya lagu mana keadaan hidung dia, tak berapa besar. Nampak Uji? Situ jadi khilaf tu. Jadi lagu mana? Hidung besar pun terbenar, hidung kecil pun terbenar. Kita ambil atas jalan tengah. Khilaf situ. Dan setengah daripada barang yang memberi yakin Sayyidatina Aminah dengan hamilnya Amri, Sayyidatina Aminah, iaitu beberapa qadam, iaitu beberapa khabar, iaitu beberapa khabar manam, beberapa khabar yang diperolehi daripada mimpi. Mana dalam mimpi
dapat khabar. Yang lain pula beberapa khabar mimpi yang lain pula berlaku tu tadi, berlaku beberapa khabar yang didapati dalam mimpi yang lain pula tu pada tiap-tiap bulan. Maknanya ibu Nabi ni dalam masa dia mengandung mimpi semua. Mimpi apa? Perihal anak dia yang dia kandungkan tu. Mimpi kan perihal ataupun mimpi berkenaan dengan perkara-perkara bersabit dengan anak yang dia kandung tu. Min ibtidaiyah. Mulai daripada segala bulan hamilnya Aminah. Jadi mulai daripada dia hamil tu hingga sampai bulan melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimpilah tiap-tiap malam. Bukan mimpi itu perkara yang sama. Bukan mimpi perkara yang berlain-lain. Amri pemimpi. Tengok ni. Tapi ada kalanya mimpi perkara yang sama. Dia je mari, tak ada orang lain mari kat Amri. Gitu nah. Ini Nabi ni, Allahumma sallimna, minta selamatlah daripada perkataan-perkataan yang boleh merosakkan i'tiqad kita bersabit dengan kenabian. Jaga. Seperti barang yang tersebut, ia barang pada setengah riwayat, iaitu ni dia, tengok, bermula bulan yang pertama daripada segala bulan hamilnya Aminah. Berapa bulan Aminah mengandung? Berapa bulan Aminah mengandungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa bulan? Berapa bulan Amin? Amin. Bunting Aminah 9 bulan, sakit Aminah perut pada malam, takut Aminah bala didatang, terdengar dari langit suaranya orang, kerana Aminah duduknya seorang, laginya pula tengahnya malam, tak pernahlah lagi bunting kepada seorang. Sebabnya itu Aminah sangat bimbang, terlihat Aminah banyak laki-laki padanya hawa memegang akan dia, memegang akan kendi, eloknya kendi tidak terperi. Nak ayat katanya buntingnya Aminah tu selama 9 bulan. Mana Aminah mengandungkan Nabi kita tu selama 9 bulan. Pada dalil bunting Aminah 9 bulan, sakit Aminah perut pada malam. Dalil situ 9 bulan lah. Jadi daripada bulan yang pertama Aminah mengandungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu sampai
Bulan yang akhir, yang ni bulan diperanakkan Nabi SAW tu, dia mimpi. Iaitu bermula bulan yang pertama daripada segala bulan hamilnya Aminah. Dan iaitu bulan hamilnya Aminah tu bulan Rajab. Dia kata Rajab ni nama satu sungai yang berada di dalam surga. Rajaba ismul azila yang sorif. Rajab kalau orang Kelantan bulan Rajab, kita bulan Rajab. Bulan Rajab itulah lah bulan Rajab. Mana Rajab ni nama bagi satu sungai di dalam surga, yakni dikatakan Nahrul Rajab. Mulai daripada bulan Rajab, iaitu datang akan Sayyidatina Aminah tu di dalam tidurnya Aminah oleh Nabi Adam alaihissalam. Makna pada mula yang pertama Aminah mengandung, yakni dalam bulan Rajab. Dalam tidur Aminah tu didatangi oleh Nabi Adam alaihissalam. Dan pada bulan yang kedua daripadanya mengandung, datangkan dia Aminah dalam tidurnya Aminah oleh Nabi Idris alaihissalam. Dan pada bulan yang ketiga daripadanya Aminah mengandung tu, datang akan Aminah di dalam tidurnya Aminah oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan pada bulan yang keempat daripada mengandung Aminah, datang akan dia Aminah di dalam tidurnya Aminah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada bulan yang kelima daripadanya mengandung Aminah, datang akan dia Aminah di dalam tidurnya Aminah oleh Nabi Ismail alaihissalam. Dan pada bulan yang keenamnya bulan daripada mengandung Aminah, datang akan dia Aminah di dalam tidurnya Aminah oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan pada bulan yang ketujuh daripada bulan mengandungnya Aminah, datang akan dia Aminah di dalam tidurnya Aminah oleh Nabi Daud alaihissalam. Dan pada bulan yang ke-8 daripadanya Aminah, daripada mengandungnya Aminah, datang akan dia Aminah di dalam tidurnya Aminah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan pada bulan yang ke-9 daripadanya bulan mengandung Aminah, datang akan dia Aminah di dalam tidurnya Aminah oleh Nabi Isa alaihissalam. Habis itu bermula tiap-tiap Nabi yang tersebut itu, daripada Nabi Adam hingga sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, datang mereka itu segala Nabi akan Sayyidatina Aminah pada segala bulan yang tersebut itu. Kalau kata Rajab, depan Rajab apa Amin? Rajab, Sa'ban, apa tu? Ramadan, apa tu? Syawal, apa tu? Zulqa'dah, Zulhijjah, apa tu? Muharram. Dah berapa bulan tu? Safar, apa tu? Rabiul Awal. 9 lah. Ikut 9 lah. Daripada bulan Rajab hingga sampai ke bulan Rabiul Awal. 9 bulan lah. Takriban lah, lebih kurang. Kita pun bukan ahli kira mengira. Tak mengaji matematik. Iaitu kata dia mengkhabar, memberitahu mereka itu oleh sekalian mereka itu sekalian nabi-nabi akan Sayyidatina Aminah dengan mengandung ia Sayyidatina Aminah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kesemua nabi yang datang tadi dalam masa tidurnya Aminah tu memberitahu bahawasanya
mu tu mengandung. Mengandung akan seorang anak, yang mana anak tu akan jadi nabi dan rasul. Mana kesemua nabi-nabi yang disebut ni tadi membenarkan dan dapat meyakinkan ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya dia tu mengandung, dan anak yang dia kandung tu akan menjadi nabi dan rasul. Dan menyuka mereka itu sembilan orang nabi tadi yang datang di dalam mimpi Aminah, akan dia Aminah. Padahal tiap-tiap orang daripada mereka itu nabi berkata ia tiap-tiap orang daripada mereka itu nabi. Bagi Sayyidatina Aminah, apabila engkau menghantar, mana apabila engkau melahirkan, ini apabila engkau menghantar, apabila engkau melahirkan, apabila engkau beranak, akan anak engkau, wahai Aminah, yang mulia itu. Sifat bagi anak engkau, anak Aminah yang mana? Yang mulia itu. Walillahil izzati walirasulihi walil mu'minin. Sabitlah kemuliaan tu terletak pada 3 golongan. Yang pertama terletak pada 3. Yang ni pertamanya Allah Ta'ala, para nabi, para rasul, dan bagi orang yang mukmin. Itu dia nak. Jadi apabila begitu, maka nama olehmu akan di anakmu tu. Jadi apabila anakmu tu lahir, mu penamakan anakmu tu dengan Muhammad alaihi salatu wassalam. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syazizim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka 'amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukran 'alal 'afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ghafir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghafir li ummati Muhammadin warhamhum muslimin amma. Allahumma ghafir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah. Allahu rabbi.